Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk lesson pada hari ini. Hari ini kita akan belajar macam mana untuk meletakkan tekstur pada permukaan objek. Untuk lesson hari ini saya dah sediakan satu sfera, satu silinder, satu cube dan satu cone untuk menunjukkan macam mana tekstur itu akan membalut permukaan yang berbeza. Saya juga ada buat satu kawasan untuk lantai dan dinding dia sekali daripada satu plane yang telah di-extrude. And plane itu saya dah besarkan. And ingat, di dalam Blender, kalau objek itu kita besarkan, kita kena kembalikan dia punya scale kepada 1. Kalau saya tengok sekarang ni, saya punya plane yang dah jadi lantai dengan dinding ni, dia punya scale adalah 14. So kita kena return dia punya scale kepada 1 sebab untuk mengelakkan texturing yang tak betul dan pelik. So kita dah belajar pada sesi lepas, Ctrl A and apply scale. So dia punya scale akan kembali kepada 1. Okay, so kita boleh teruskan dengan step yang seterusnya. Ada dua cara untuk kita buat tekstur dalam Blender. Yang pertama, kalau kita gunakan tekstur kita sendiri, kita buat daripada kosong, kita buat daripada scratch. Dan yang kedua, kita gunakan tekstur daripada material-material yang sedia ada dalam internet. Jadi hari ini kita akan fokus pada cara yang kedua, iaitu menggunakan tekstur-tekstur yang dah tersedia dalam internet. Kita pergi pada Google and kita search free PBR texture. Dan kita akan dapat result beberapa website yang menyediakan tekstur-tekstur yang banyak lah, yang boleh kita gunakan secara percuma. Boleh pilih mana-mana. Contoh saya ambil ambient CG ni, masuk pada website tu dan terus pergi pada materials. Kebiasaannya website-website ni dia akan listkan material yang banyak lah, dan kita boleh search material apa yang kita nak based on jenis. Contohnya fabric. Dia akan listkan beberapa contoh tekstur fabric yang boleh kita guna, ataupun contoh yang lain, wall, dinding. Dia pun akan listkan beberapa contoh dinding yang banyak yang boleh kita guna secara percuma. Untuk lesson hari ini, saya cuma gunakan satu saja tekstur sebab saya nak tunjukkan perbezaan cara membalut untuk 4 objek yang mempunyai permukaan yang berbeza. Jadi untuk nampakkan perbezaan itu, saya gunakan tekstur yang sama. Saya akan gunakan satu tekstur fabric. Contohnya saya ambil tekstur kain yang boleh dikatakan jelas dia punya tekstur dia. Maybe saya ambil inilah kain jeans ni. Untuk PBR tekstur ni, dia akan sediakan kebiasaannya dalam dua format, iaitu format JPEG dan juga format PNG. Dan setiap format tu ada dalam saiz yang berbeza, 1K sampailah 8K. Of course, yang 8K dia punya saiz akan lagi besar daripada yang lain. Nak pilih yang mana satu, ini terpulang. Kalau objek tu render dalam keadaan very close up, kita pilihlah resolution yang lebih tinggi. Tapi kalau objek tu sekadar di kejauhan ataupun duduk di background, tak perlulah kita ambil tekstur yang begitu tinggi. Untuk lesson hari ini, saya rasa saya ambil 1K PNG pun dah cukup. So kita klik untuk download dia punya tekstur. Bila kita dah habis download tekstur tu, kita pindahkan kepada satu folder yang kita suka. Dalam folder tu, contohnya yang kamu nampak sekarang ni, inilah folder yang saya dah simpan semua tekstur-tekstur yang pernah saya download. So ini tekstur yang baru saya download tadi. Di kanan, dan extract dia punya file. File WinZip tadi tu boleh buang. So inilah dia punya folder tu. Dan kebiasaannya dalam folder ni, dia akan mengandungi beberapa keping gambar. Kebiasaannya dia akan ada satu file preview dan beberapa keping gambar yang lain dalam format yang berbeza. Kita akan fokus pada file gambar yang bernama color, normal dan juga roughness. Untuk sekarang ni kita fokus pada 3, color, normal dan juga roughness. Kadang-kadang ada setengah PBR texture ni yang dia tak guna nama color, tapi dia guna nama sebagai diffuse.
So diffuse tu pun sama dengan color. Nama yang lain lah, sama ada diguna color ataupun diffuse. Dua-dua file tu adalah file yang sama. Jadi kita akan gunakan texture ni untuk membalut kita punya objek. So kita pergi pada Blender, pilih objek yang kita nak balutkan, and go to this shading punya tab. Bila kamu buka shading punya tab, dia akan buka satu window baru, and make sure objek itu selected. Klik pada new. Dia akan keluarkan dua kotak. Kotak-kotak ini kita panggil dia sebagai nodes. Bila kita nak assign object material, new material, dia akan keluar dua kotak ni. Ini kita boleh letakkan di hujung. Cara untuk bergerak dalam kawasan ni sama juga dengan cara kita bergerak di dalam 3D punya space. So yang dua ni kita select, kita tolak hujung. Kita kena tambah dua lagi node di depan. Ini adalah node yang berada di hujung dia punya output. Jadi kita kena tambah node untuk input. Add input texture coordinate. Ini yang pertama. Kemudian tambah satu lagi node, add vector mapping. Terus kita sambungkan object to vector. Objek ni adalah objek ni. Kita sambungkan objek kepada vektor. Jadi inilah pasangan untuk input dan inilah pasangan untuk output. Ini dia punya basic. Apa yang membezakan adalah benda yang duduk di tengah-tengah. Jadi untuk semua objek kita kena buka dengan dua input punya node dan ditutup dengan dua input punya node. Ini yang paling basic. Jadi sekarang kita akan masukkan texture yang kita dah download tadi. First kali pada folder kita, saya masukkan color. Always start with this one. Sama ada color ataupun diffuse. Nama dia mungkin berbeza tapi benda yang sama. So saya klik pada color ni, saya drag masuk dalam Blender di situ, di tengah-tengah. Kemudian dia akan buat satu node baru. Node baru ni adalah node untuk color. Proses seterusnya very simple. Daripada mapping ni, vektor, kita klik, kita tarik keluar, masuk kepada vektor, and pada color ni, dia punya output color, kita tarik keluar, masuk pada base color. Kita tak nampak apa-apa lagi sebab kita masih dalam preview solid. So untuk nampak dia punya hasil, kita masuk pada rendered punya view. Kita zoom sikit. Kita boleh nampak dia punya texture tadi dah mula membalut. Kita set pada cycles, set pada cycles, ataupun kalau rasa slow kita boleh set pada EV dululah. Set pada EV, dia laju sikit. Ni node pertama yang kita masukkan. Node kedua, kita kena masukkan roughness. Cara dia pun sama. Kita klik, drag, masukkan dalam Blender. So dia akan duduk dekat bawah. Again, daripada mapping punya vektor, kita klik, tarik keluar, masuk kepada vektor untuk roughness tadi. And color daripada roughness ni, kita tarik keluar, pergi kepada roughness. Kalau kita tengok dekat kita punya node ni, sekarang ni node kita punya texture ni membalut objek secara flat. Sedangkan kita punya objek ni adalah berbentuk bola. So kita boleh betulkan dia punya balutan dekat sini. Kita boleh pilih sama ada flat, box, sphere ataupun tube. Since kita punya objek ni adalah sfera, bulatan, so saya pilih sphere. Kita boleh nampak dia punya balutan dah semakin logik, kena dengan bendanya. Tapi kalau sini kita set pada sphere, roughness pun kita kena set kepada sphere. Cuma dekat roughness ni, color space kita tukar kepada non-color.
Sebab kita tak perlukan data warna daripada roughness ni, kita cuma perlukan dia punya data texture saja. Kalau color, kita set pada sRGB. Okey, note yang terakhir yang kita kena masukkan adalah normal. Normal ada dua, normal DX and normal GL. Jadi kita masukkan normal DX dalam Blender. Saya zoom sikit supaya nampak lebih, kita nampak apa yang kita buat. And proses yang sama daripada vector punya mapping output, kita tarik masuk kepada roughness dekat sini. Setiap node ni kita boleh kecilkan. Kecilkan kalau kita rasa dia terlalu semak. Saya zoom sikit. And of course, dekat normal ni pun kita set kepada sphere. Okay, kita akan sambungkan normal ni kepada normal sini. Tapi sebelum tu, kita kena tambah satu lagi node antara kedua benda ni. Add vector bump. Tugas bump ni adalah untuk membuatkan seolah-olah tekstur kita ni setiap detail yang ada pada color ni dia akan timbul. Kita seolah-olah nampak benda tu macam timbul. So color dekat sini saya tarik pergi height pada bump, and normal pada bump saya tarik keluar pergi pada normal di node hujung ni. Okay, kita boleh straight away nampak dia dah semakin nampak tekstur dia. Lagilah real kalau kita masuk dalam cycles. Dia akan nampak lebih realistik dia punya tekstur. Mungkin makan masa sikit untuk dia fully render. Sekarang ni dia masih render, dia belum berhenti lagi. Kita boleh control the level of the texture, sama ada nak tekstur tu nampak betul-betul timbul ataupun sikit. Dekat strength, pada bump ni ada strength, kita boleh turunkan. 1 strength paling kuat, and 0 dia tak ada bumping. So kalau kita nak dia punya bump dia kuat, kita set pada 1. Kalau kita nak bumping dia sikit, kita maybe boleh letak kurang daripada 1. Maybe saya ambil 0.6 cukup. Okay, satu lagi pada texture ni, pada mapping kita boleh ubah dia punya scale supaya kita boleh besarkan atau kecilkan dia punya texture. Cara dia, okay, pada X ni saya klik saya punya mouse, jangan lepas, tarik ke bawah, turun ke bawah sampailah Z. Jangan lepas klik pada mouse and gerakkan mouse kamu ke kanan atau kiri untuk dapatkan sizing scale yang kamu mahukan. Sesuaikan dengan objek. Lagi tinggi dia punya scale, lagi kecil dia punya texture dia. Saya buat dalam EV supaya boleh nampak. Hopefully you can see texture tu kita boleh ubah dia punya sizing. Depend pada apa yang kamu mahukan. Okay, so roughly inilah cara untuk kita membalut objek dengan tekstur. Kita dah buat pada satu, pada sfera ni. Sekarang kita akan beralih kepada objek kedua, iaitu silinder. Okey, saya dah teksturkan keempat-empat objek saya dengan tekstur yang sama, tapi ada sikit perbezaan pada setting, depend pada objek yang kita buat. Perbezaan dia pada shading ni adalah dengan cara objek itu dibalut. Untuk sfera ni saya gunakan sphere. Untuk silinder tu gunakan box. This one gunakan box, and this one pun gunakan box. Jadi kamu boleh cuba dekat sini cari mana kaedah tekstur yang sesuai dengan objek kamu. Contohnya kalau silinder ni saya tukar kepada sphere, adakah dia kena? Dia depend pada objek apa yang kamu sedang buat. Jadi inilah cara yang mudah dan ringkas untuk kita membalut objek
objek kita dengan texture PBR. Okay, itu saja lesson untuk pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada lesson-lesson akan datang. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.